Puan Sherry, lempeng ni dengan masak lemak. Ui, sedap. Boleh ke pesakit kanser makan untuk diet kanser? Boleh? Siapa kata tak boleh? Jom kita tengok apa yang ada dalam sekeping lempeng dan ayam masak lemak. Kita berjumpa lagi dalam segmen mari kita review makanan apa kita makan hari ni. Okey, so kita punya menu pada hari ni adalah lempeng. Ni lempeng orang kampung lempeng. Abaikan dia punya rupa bentuk ni sebab anak saya masak. Okey. Lempeng atuk-atuk nenek-nenek kita dengan ayam masak lemak. Ayam masak lemak Okey, dalam ni kita ada letak kentang, okey, ayam. Jadi sebelum tu saya nak cerita, kalau kata kita nak makan untuk pesakit-pesakit kanser ayam tu dalam ketulan macam ni lah kita kena makan satu ketul macam ni untuk sekali makan, bagi untuk lunch and dinner. Okey, lunch and dinner. So baru kita cakap kita punya pengambilan protein tu cukup. Okey, so lempeng ni merupakan gantian kepada sumber karbohidrat. Okey, maknanya kalau kita tak makan nasi, dah ambil lempeng, okey, kira dah dah memenuhi keperluan karbohidrat kita pada waktu tersebut lah. Cuma yang kurang dekat sini adalah sayuran hijau. Okey, sebab saya tak makan nasi, jadi kita tak ada sayur. Jadi no untuk pesakit kanser, make sure you all kena ada ambil sayuran hijau. Maybe boleh letak dalam kita punya masak lemak, kita boleh letak macam kata kacang panjang ataupun lobak merah. Okey, untuk masukkan dalam kita punya lauk. Okey, nak menggantikan portion sayur. Puan Sherry, okey ke ni ada 2 keping lempeng ni? Sesuai ke nak makan untuk pesakit kanser? Sebenarnya kalau kita nak makan untuk pesakit kanser, memadai kita ambil setakat sekeping lempeng ni. Sekeping ni dah memadai. Abaikan keping yang seterusnya tu sebab tu nak kasih husband saya makan. Okey. Untuk orang kata kita cakap makan tu cukup menggantikan kita punya nasi yang suku dalam pinggan kita, sekeping lempeng ni dah mencukupi. Tips dia, kadang-kadang saya faham orang kanser dia nampak macam ini pun sekeping macam ni, walaupun nipis pun kadang-kadang dia rasa susah nak makan. Even macam contoh ayam dia nak makan banyak macam ni pun pada dia agak orang kata banyak portion dia sebab maybe waktu tu selera makan affected because of kesan treatment. Nak makan tapi selera tak ada, ataupun bila nak makan tu rasa sakit. Okey, tips dia, bila kita nak makan tak banyak, maksudnya kita nak makan dengan kuantiti yang banyak, usually kita akan suka padatkan energi dalam sesuatu makanan yang kita ambil tu. Contoh macam lempeng ni, actually untuk memastikan, katalah tak boleh nak makan protein dalam bentuk ayam, apa yang kita boleh buat, masa kita bancuh lempeng tu, kita boleh pecahkan sebiji telur. Okey, sebiji telur menggantikan setengah daripada portion ayam yang kita makan. Jadi bila kita makan sekeping lempeng macam ni tanpa kita makan ayam, actually telur tu kita dah ada sumber protein dalam dia. Dan nak menjadikan lempeng tu lebih sedap lagi, maybe kita boleh letak masa kita bancuh tu, instead of kita guna air masak, kita boleh guna susu tepung untuk menambahkan sumber protein di dalam lempeng yang kita nampak simple aja. Okey, sedangkan lempeng tu bila kita dah masak menggunakan telur dan menggunakan susu, dia akan lebih rasa lemak. Okey, lebih orang kata nutritious ataupun lebih bernutrisi. Katalah pesakit kanser dia tak ada selera makan, dia just makan sekeping lempeng macam ni pun, bila kita dah letak telur, dah ada letak susu, itu menjadi satu sumber untuk protein dia lah. Jadi tak adalah dia makan lempeng kosong macam tu sahaja. Okey, tapi kalau boleh makan dengan baik, ambil macam yang saya tunjuk dekat dalam ni lah. Okey, satu ketul ayam macam ni. Nak masak apa pun, sup ke, nak masak kari ke, nak masak masak lemak ke, terpulang macam saya pernah beritahu sebelum ni, di video-video sebelum ni, maybe santan bila kita masak tu, instead of kita guna full santan, kita boleh campurkan dengan susu cair, ataupun kita boleh campur macam separuh santan, separuh susu fresh milk ke. Okey, untuk mengurangkan kandungan lemak. Tapi dalam kes pesakit kanser sebenarnya
once in a while makan dalam seminggu sekali masak lemak tu pada saya okey. Dan kalau apa ni tak ada selera makan sangat, apa yang kita boleh buat masuk dalam kita punya masak lemak ni, kita boleh masukkan potongan macam nenas ataupun tomato yang rasa dia masam, dan kita kena sentiasa kata bila nak makan tu kita ambil makanan tersebut macam nenas ataupun orang kata tomato tu untuk perbaiki kita punya selera, untuk meningkatkan kita punya selera makan sebelum kita makan yang lain-lain tu. So jadi maka itu cara-cara tips yang kita boleh orang kata bagi pada pesakit kanser untuk orang kata meningkatkan dia punya selera makan. So ingat, kalau kata kita nak makan lemak tapi tak ada selera nak makan, kita boleh macam saya cakap tadi, kita boleh letak tomato ataupun nenas masuk dalam kuah masak lemak yang kita makan. Jadi rasa masam tu usually dia akan improve selera ataupun dia improve rasa nak muntah. Jadi dengan harapan bila rasa nak muntah dan orang kata improve selera tu berlaku, dia boleh makan dengan lebih baik. Okay, and then macam tadi saya ada cakap kan, dalam roti lempeng ni bila kita letak telur tadi, salah satu tips yang mak saya pernah bagilah, telur tu bila kita masukkan dalam adunan lempeng, kalau kata kita masak lempeng ni tanpa menggunakan non-stick pan pun dia tak melekat dekat kuali. Itu bagusnya. Jadi senang kita nak orang kata nak buat dia nampak cantik, nampak orang kata bulat yang sangat orang kata menarik lah. Okey. Selain daripada itu juga, lempeng ni kita boleh juga orang kata guna pancake. Kalau dalam bahasa orang putih, pancake. Pancake ni cara dia sebenarnya pancake ni lebih kurang macam lempeng orang English lah. Okey. Jadi pancake tu pun salah satu makanan yang kita kata boleh dikatakan high dense, sebab dalam tu memang usually pembuatan pancake usually dia akan involvekan telur, okey, susu, alright. And then pancake tu kita boleh makan dengan butter, boleh makan dengan orang kata madu, okey. Walaupun kuantiti yang dimakan tu sedikit, tapi dia boleh memberikan kalori yang banyak macam kita makan sepinggan nasi. Okey, dan kita boleh tingkatkan pengambilan protein dengan cara memasukkan telur, memasukkan susu di dalam adunan lempeng tu tadi. Okey, itu saja tips daripada saya. Jadi selamat menjamu selera. Kepada mereka-mereka yang teringin nak makan makanan yang simple-simple macam ni, dia ada always ada cara untuk improvekan quality nutritious makanan tersebut macam yang saya bagi tahu tadi. Okey? Bye.